walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Yang berbahagia Puan Pengerusi, Puan Dayang, yang berbahagia Puan Rosniyati selaku pengurusi Gema Yasin Nur Iman dan seluruh AJK-nya, seterusnya muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. InsyaAllah seperti biasa pada hari ini kita sambung pengajian kita yang berdasarkan pengajian tafsir surah Al-Kahfi, yang mana kita gunakan kitab tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga. Bagi mereka yang ada kitab, kita tengok pada muka surat yang keempat di bawah tajuk Al-Qisah. Muka surat yang keempat di bawah tajuk Al-Qisah, maknanya dia nak cerita dengan lebih detail tentang kisah Ashabul Kahfi. Baik, firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihatan laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba wa idhi'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'wu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Yang bermaksud, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami cerita atas engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan khabaran mereka itu dengan sebenar. Dan Allah Ta'ala nak cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan cerita Ashabul Kahfi ni dengan cerita yang benar. Jadi sebagai manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala, kita letak di sini kisah Ashabul Kahfi, kisah yang benar. Kerana ini yang termaktub di dalam Al-Quran. Jadi selaku manusia yang beriman pada Allah, kita kena yakin dan percaya dengan kisah ini, bahkan wajib imani dengan kisah Ashabul Kahfi ini. Kerana terang-terang dia termaktub di dalam Al-Quran. Walaupun kisah ini satu kisah yang luar biasa. Satu kisah yang luar biasa yang bercanggah dengan logik akal kita. Tapi oleh kerana kisah ini termaktub dalam Al-Quran, sebagai manusia yang beriman, kena yakin dan percaya. Kita kena ingat, Islam ni bukan berdasarkan logik akal. Tapi dia berdasarkan keimanan. Berdasarkan keimanan
yang jelas kepada Allah dan kepada kitab Allah. Jadi, kisah Ashabul Kahfi kisah yang benar yang termaktub di dalam Al-Quran. Jangan sekali-kali kita pertikai. Jangan kita jadi setengah golongan manusia yang tak percaya. Bahkan ada manusia, bila kita baca Al-Quran, Allah menjelaskan. Ada antara manusia, bila disampaikan pada mereka ayat-ayat Al-Quran, mereka akan berkata, Asatirul awwalin. Ini semuanya cerita dongeng. Tu dia. Ada jenis perangai manusia macam tu. Bila saja disampaikan pada mereka ayat Al-Quran, kisah-kisah dalam Quran, dia akan kata, ini semuanya cerita dongeng semata-mata. Ini hanya cerita lama-lama, cerita, orang kata, cerita rekaan semata-mata. Jadi, golongan macam ni, golongan manusia yang tak beriman kepada Allah dan kepada kitab Allah. Jadi, kita ni, sebagai manusia yang beriman, tak kisahlah cerita ni macam mana sekalipun, luar biasa macam mana sekalipun, selagi mana dia termaktub dalam Al-Quran, jadi kita yakin, percaya dan kita imani pada ayat-ayat tersebut. Baik, seterusnya. Innahum fityatun amanu birabbihim. Bahawasanya mereka itu beberapa orang muda-muda yang beriman dengan Tuhan mereka itu. Itu dia. Allah menjelaskan Ashabul Kahfi ini ialah fityatun. Fityatun ialah golongan orang-orang muda. Mereka ni golongan orang-orang muda. Amanu birabbihim. Yang beriman kepada Tuhan mereka. Itu Allah. Maknanya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kisah Ashabul Kahfi ini, kisah yang berkait tentang golongan pemuda. Golongan pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, bila kita baca sejarah Islam ini, golongan pemuda, golongan yang diangkat martabat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita baca Quran, ada beberapa ayat tentang golongan pemuda. Di antaranya dan ayat Al-Kahfi ini, tentang golongan pemuda Ashabul Kahfi. Bahkan muslimin dan muslimat, nanti kita akan ketemu satu lagi kisah dalam surah Al-Kahfi ini, iaitu ayat tentang Nabi Musa alaihissalam yang pergi mengaji dengan Nabi Khidir. Jadi pada ayat ini juga ada orang muda yang terlibat. Ada sejarah kisah ni, ada keterlibatan orang muda yang bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Nanti kita akan masuk kisah ni lagi panjang lah. Kita akan cerita, kita akan baca satu persatu. Tapi ada kaitan dengan orang muda. Dan kemudiannya termasuk dalam surah Ibrahim, tak silap saya muslimin dan muslimat, ataupun surah Asy-Syu'ara, gitulah. Ayat yang berkaitan tentang orang muda yang berani melawan raja yang agung. Itu dia. Yang berani berhadapan dengan kaumnya yang syirik kepada Allah Ta'ala, yang amat taksub menyembah berhala. Jadi yang dimasukkan orang muda itu adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pada ayat tersebut, Allah gunakan perkataan orang muda. Nak menunjukkan pada masa itu, masa Nabi Allah Ibrahim berhadapan dengan kaumnya yang syirik pada Allah, berhadapan dengan Raja Namrud yang amat berkuasa itu, pada masa itu Nabi Ibrahim masih orang muda. Itu dia. Jadi muslimin dan muslimat, orang muda ni, bila saja mereka beriman pada Allah, mereka amat diangkat darjat oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan muslimin dan muslimat, bila kita tengok sejarah Nabi SAW, kita dapati di antara yang awal-awal membantu Nabi, di antara yang awal-awal ikut Nabi SAW, di antara yang bersungguh-sungguh membantu Nabi, kita lihat kebanyakannya orang muda. Kita kena ingat, para muslimin dan muslimat, pada masa itu, bila mana Nabi SAW menjadi Rasul, Abu Bakar As-Siddiq umurnya baru 38 tahun. Itu dia. Maknanya dia masih muda. Masih muda. Dia ikut Nabi tu, umur dia masih muda. Dia jadi ikut Nabi, sahabat Nabi yang hebat ni, umurnya masih muda.
Bahkan muslimin dan muslimat pada masa itu yang Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dia masuk Islam umurnya ketika 27 tahun. Muda lagi ya. Dia masuk Islam tu. Masa Sayyidina Umar masuk Islam umurnya masa itu 27 tahun. Dia bila masuk Islam dia pun membantu Nabi SAW. Begitulah dengan Sayyidina Osman. Sayyidina Osman lagi muda daripada Sayyidina Umar pada masa itu. Masa dia masuk Islam, dia bantu Nabi. Begitulah juga dengan Sayyidina Ali yang amat terkenal lah tentang dia yang sangat muda kan. Masa itu umur dah 10 tahun, 12 tahun gitulah ulama kata. Dia sudah pun membantu Nabi SAW. Bahkan kita baca sejarah tuan-tuan muslimin dan muslimat, seorang sahabat Nabi yang sangat hebat ni. Sahabat Nabi yang digelar sebagai pemanah Islam yang pertama. Pemanah Islam yang pertama ni. Bahkan sahabat ini antara 10 sahabat Nabi yang dijamin syurga oleh Allah. Hebatnya sahabat ni. Bahkan muslimin dan muslimat bagaimana satu hari duk sedang Nabi menyampaikan pengajian kuliah dalam masjid. Duk sedang Nabi duk mengajar dalam masjid ni, tiba-tiba Nabi tengok dekat pintu masjid. Nabi tengok dekat pintu masjid. Bila Nabi tengok kat pintu masjid tu, pada masa itu Nabi bersabda. Nabi kata apa? Sekejap nanti, kejap lagi Nabi kata, akan masuk seorang sahabat kita yang dia ni Nabi kata ahli syurga. Masya Allah. Nabi kata macam tu. Nabi kata sekejap lagi ni akan masuk seorang sahabat kita yang dia ni ialah ahli syurga. Sahabat Nabi pakak tengok dekat pintu nak tahu siapa yang dimasukkan Nabi ni. Tak lama lepas tu masuklah sahabat tadi yang kita sebut tadi. Sahabat Nabi yang digelar pemanah Islam yang pertama. Sahabat Nabi antara 10 sahabat dijamin syurga. Itulah maksud Nabi, dialah. Iaitu sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Muslimin dan muslimat, dia masuk Islam ikut Nabi semasa berumur 17 tahun. Tu dia. Muda sangat. Tapi dah hebat macam tu tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi mereka ni golongan pemuda-pemuda yang hebat. Orang-orang muda yang hebat. Yang tinggi keimanan mereka kepada Allah. Bahkan mereka membantu dakwah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pasal itulah tuan-tuan muslimin dan muslimat, hari ni kita cuba lahirkan golongan pemuda macam tu. Kita sebagai mak ayah, kita cuba lahirkan anak-anak kita ni jadi anak-anak yang sehebat itulah. Jadi anak-anak yang diiktiraf oleh Allah. Macam Allah sebut tentang Ashabul Kahfi ni, mereka ini golongan pemuda yang beriman kepada Allah. Kita kena usahalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi bila kita kena usaha ni, nak dekat orang muda ni, ada cara dia lah. Yang diajar oleh Nabi SAW. Sebab Nabi dah kata dalam satu hadis, Rasulullah kata, Asyabab syu'batum minal junun. Nabi menerangkan pada kita, orang muda ni sebahagian daripada kegilaan. Tu dia. Nabi kata orang muda ni sebahagiannya daripada kegilaan. Maksudnya Nabi nak terangkan pada kita muslimin dan muslimat, orang muda ni sifat mereka ni antaranya sifat gila ada pada diri mereka. Makna sifat gila yang dimasukkan Nabi ni tuan-tuan, muslimin dan muslimat, mana sifat mereka yang suka menentang, yang suka buat benda yang pelik-pelik, yang suka, orang kata apa, yang suka ni lah, yang suka memberontak. Sebagailah kau orang muda macam tu kan. Dia akan orang kata apa, bersifat ni lah, bersifat orang kata yang bercanggah lah, suka buat sifat-sifat macam tu. Tu. Dulu pengalaman kita dalam kita melaksanakan aktiviti dakwah ni, pernah bertemu dengan golongan-golongan pemuda ni. Jadi golongan pemuda ni, sifat mereka ni macam mana? Mereka suka buat benda huru-hara. Tu dia. Dia punya motor tu, dia punya, inilah, orang kata,
kata-kata dia lah. Kata-kata dia antaranya apa? Antaranya disorder. Tu dia. Dia antaranya violence. Dia antaranya riot. Begitu. Itu dia punya kata-kata. Kata-kata, orang kata, cogan kata dia lah. Tu. Maknanya sukalah, suka buat huru-hara, suka buat keganasan, suka buat benda yang pelik-pelik. Tu. Dan kalau masuk kalau masuk mall kan, kalau masuk mall buat bising lah, masuk mall bising menjerit dalam tu kan. Saja-saja lah. Bukan ada apa pun, saja-saja. Tu dia. Ni sifat orang muda. Nabi kata dah hadis tu. Nabi kata orang muda ni ada sifat gila dalam diri mereka. Tu dia. Jadi muslimin dan muslimat, persoalannya macam mana nak menjinakkan orang muda tersebut ni? Jadi macam mana kita nak bagi reda sifat gila mereka ni? Maka Nabi pesan, antaranya kita bersikap lemah lembut dengan mereka. Itu dia. Itu Nabi ajar muslimin dan muslimat. Sifat macam ni lah yang ditunjulkan oleh Nabi SAW, menyebabkan ramai orang muda di zaman Nabi mengikut Nabi, bahkan menjadi pembantu Nabi yang hebat. Pembantu Nabi SAW. Maknanya kita dekati mereka dengan berlemah lembut, bukan dengan kasar-kasar, bukan dengan kita maki hamun, bukan. Kita hadapi mereka dengan cara yang lemah lembut. Sebab itu kan ada hadis Nabi SAW, riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi jelaskan pada hadis ini, Nabi kata, kalau kita ni tak berlemah lembut dengan orang muda dan tak hormat orang tua, Nabi kata mereka ni bukan lagi dari kalangan umat aku. Itu Nabi terangkan pada kita, kalau kita ni tak berlemah lembut dengan orang muda dan kita tak hormat orang tua, jadi kata Nabi, kita ni bukan lagi umat Nabi Muhammad SAW. Na'uzubillah. Jadi pasal itu berlemah lembut dengan orang muda ni. Gunakan pendekatan yang sebegitu. Mana pendekatan friendly dengan orang-orang muda ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan kita kena ingat macam manalah hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kan Nabi dah terangkan pada hadis ini, salah satu golongan manusia yang akan berada di bawah naungan arasy Allah di mahsyar nanti adalah orang-orang muda, dan orang-orang muda yang kata apa? Yang apa? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Nabi sebut tu. Di antara manusia yang akan berada di bawah naungan arasy Allah di mahsyar nanti ialah golongan orang muda yang khusyuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi muslimin dan muslimat, kena usahalah kita. Kena usaha dekati orang muda, kita usaha supaya mereka ni menjadi manusia yang khusyuk beribadat pada Allah, menjadi orang-orang muda yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang ada pada Ashabul Kahfi ini. Baik. Jadi muslimin dan muslimat, saya nak baca kitab ni ini panjang sikit. Dia dok cerita, kitab ni dok cerita siapa Ashabul Kahfi ni. Dan kalau ada kitab ni muka surat 4 jilid ketiga ni. Mari kata Ibnu Abbas. Dia ambil pandangan Ibnu Abbas. 7 orang. Ashabul Kahfi ada 7 orang. Baik, siapakah mereka? Yang pertama, Miksalmina. Itu nama Ashabul Kahfi. Yang pertama, Miksalmina. Yang kedua, Tamlikha. Yang kedua, Tamlikha. Yang ketiga, Martunis. Ini yang ketiga, Martunis. Yang keempat, Nainunis. Ini yang keempat. Yang kelima, Saribunis. Tu yang kelima. Yang keenam, Zunuwanis. Zunuwanis yang keenam. Dan yang ketujuh, Falyantiyunis. Yang ketujuh,
falyantiyunis. Dan ia gembala kambing. Baik. Ini 7 orang nama Ashabul Kahfi. Cuma kena ingat muslimin dan muslimat, ini bukan berdasarkan Al-Quran dan bukan berdasarkan hadis. Tidak. Ini semua pandangan, kajian. Kalau ikut sini, pandangan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalam Quran Allah tak sebut nama mereka. Jadi ini bukan perkara yang muktamad. Bukan perkara yang muktamad. Jadi muslimin dan muslimat, bila kita dok perhati nama-nama mereka, kita kena ingat peristiwa ini berlaku di mana? Negeri Anadul, di Afsus ataupun di Rom. Tu dia. Pasal nama macam tu. Nama pelik-pelik, bersimpul lidah nak sebut. Tu dia. Memang tak ingat nama macam ni, nak hafal pun payah. Nama macam ni. Tapi nak kata ini pandangan daripada Abdullah bin Abbas yang mana diambil daripada kitab Tafsir Al-Jalalain. Tafsir Al-Jalalain. Tafsir Al-Jalalain kata ini pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi dari setakat mana kebenaran dia tak dipastikan. Wallahu alam. Tu dia. Jadi 7 nama tadi. Saya ulang balik 7 nama. Yang pertama Miksalmina, yang kedua Tamlikha, yang ketiga Martunis, yang keempat Nainunis, yang kelima Saribunis, yang keenam Zunuanis, dan yang ketujuh Falyantiyunis. Tu. Dan Falyantiyunis ini seorang gembala kambing. Sebab asalnya sebenarnya muslimin dan muslimat 6 orang asalnya. Yang kata yang kita dok cerita hari tu yang mana Ashabul Kahfi ni pemuda sebagai pegawai kerajaan yang besar. Mereka ni asal 6 orang. Dan bila saja mereka lari meninggalkan negara Anadul tadi, mereka tinggalkan Afsus tadi, jadi dalam perjalanan tu mereka terserempak dengan seorang penggembala kambing, orang muda juga. Dan akhirnya orang muda ini juga, penggembala kambing ini juga seorang yang beriman. Akhirnya dia nak ikut 6 orang tu. Maka dia pun termasuk Ashabul Kahfi yang bernama Falyantiyunis. Tu dia. Baik. Nama anjing. Nama anjing Qitmir. Tu dia. Nama anjing Qitmir. Ini nama anjing yang ikut Ashabul Kahfi. Ingat muslimin dan muslimat, kita dah sebut pada yang lepas, bila mereka duduk berjalan tu, ada anjing seekor ikut sekali. Ikut aja mereka. Duk ikut, mereka lari, anjing tu lari, mereka berjalan, anjing tu berjalan. Duk ikut lah. Duk ikut, duk mengekor gitulah. Sampai mereka duk halau anjing ni, duk ikut pasal apa? Halau. Tapi anjing ni tak lari. Ikut juga. Halau ikut juga. Tiba-tiba dengan izin Allah, anjing ni berkata-kata pula. Dengan izin Allah. Anjing ni kata apa? Ana uhibbu ahbabillah. Anjing ni kata, aku sayang kepada manusia yang disayangi oleh Allah. Tu dia. Ataupun aku cinta. Aku cinta kepada manusia yang dicintai oleh Allah. Pasal tu dia ikut. Pasal Ashabul Kahfi ni golongan manusia, golongan pemuda yang dicintai oleh Allah. Jadi anjing ni pun ikut. Pasal anjing ni sayang, cinta kepada manusia yang dicintai oleh Allah. Tengok. Muslimin dan muslimat, anjing pun disayang tak? Anjing pun dicinta pada manusia-manusia yang dicintai oleh Allah. Pada orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Malanglah kalau kita manusia hari ni tak mencintai orang-orang yang Allah rahmat ni. Malang sungguh. Kalau kita manusia hari ni tak mencintai orang-orang yang baik. Malang sungguh kalau kita manusia hari ni tak mencintai ulama-ulama yang bertakwa. Malang sungguh. Mana lebih teruk daripada anjing tadi tu? Na'udzubillah. Muslimin dan muslimat. Jadi pasal itu, dikata sini, nama anjing itu ialah Qitmir. Tu. Baik. Dia kata sini, khasiat segala nama. Nama-nama itu bagi 9 perkara. Bagi talab dan harap. Tuntut
dan lari dan padam terbakar, disurat pada pekerjaan lempar tengah api, dan bagi menangis budak-budak dan bagi demam silang, dan bagi sidak sakit kepala diikat lengan kanan, dan bagi Sibyan hantu pengusik budak-budak, dan bagi berjalan pada darat dan laut, dan bagi pelihara harta, dan bagi bertambah akal, dan bagi lepas orang yang berdosa. Baik, muslimin dan muslimat. Baik, saya baca lagi. Dan bagi pelihara harta. Kata setengah ulama, ajar oleh kamu akan anak kamu ini segala nama-nama. Maka bahawasanya jika disurat di pintu rumah tiada terbakar, dan atas mata benda tiada kena curi, dan atas perahu tiada karam. Baik, muslimin dan muslimat. Jadi perkara ni, saya baca ni, perkara ni kita agak ragu lah, agak ragu. Ragu pasal apa? Sebab dia tidak ada nas, tidak ada nas. Tidak ada nas yang menyatakan demikian. Ia berkaitan apa masuk di sini? Berkaitan dengan bila kita nak kata nama 7 orang ni ada khasiat, ada khasiat. Nama 7 orang ni ada khasiat, ada khasiat. Jadi dia kata antara khasiat dia dengan nama ni boleh selamatkan kita bila kita diancam dengan bahaya. Kemudiannya boleh memadamkan api yang terbakar. Kemudiannya boleh menghilangkan budak-budak menangis. Budak menangis. Kemudiannya dihilangkan sakit kepala. Makna nama tu digantung di tangan. Jadi perkara macam ni bagi pandangan saya lah, dia macam bercanggah pula. Tu muslimin dan muslimat macam bercanggah. Sebab kalau kita baca dalam hadis-hadis Rasul, sudah ada doa-doa yang diajar oleh Nabi SAW untuk pelihara kita. Kalau kita tulis nama-nama ni, kita gantung dekat tangan, kita gantung kat leher, macam jadi tangkal pula. Tu. Jadi sebab itu muslimin dan muslimat, di sini ada sedikit keraguan. Dan kitab yang saya pakai ni kitab Nurul Ihsan, Tafsir Nurul Ihsan. Dan memang kalau ikut para pengkaji tafsir pada hari ni, bila mereka mengkaji kitab Tafsir Nurul Ihsan ni, ada sedikit dan kitab ini mengambil pandangan-pandangan Israiliyat. Israiliyat ni yang tak sahih lah. Tu dia. Tapi sikit lah, bukan semua. Dia sikit saja. Sebab mungkin kalau kitab ni dia tak tahu. Sebab ulama' yang kalang kitab ni manusia juga. Sebab memang kebanyakan, banyak kitab macam tu sebenarnya. Kitab besar-besar juga. Ada juga kekurangan, kesilapan. Pasal yang kalang kitab tu manusia. Tu dia. Jadi, dan mereka tak tahu kesilapan itu. Macam kitab Ihya Ulumuddin kan, Imam Ghazali rahimahullah. Kitab tu hebat, kitab tu besar. Hari ni, masih sampai hari ni dibaca, dipelajari. Tapi sebenarnya kitab tu juga ada beberapa yang tak betul, yang salah. Dan ulama' sepakat, kalau Imam Ghazali tahu benda tu tak betul, dia tak akan masukkan. Tu dia. Jadi sebab itu, macam mana pun kitab tu tetap kitab yang agung. Dan boleh dibaca, boleh dipelajari. Jadi yang silap-silap tu kita tolak tepi lah. Jadi termasuk yang ni. Yang lain tu okey. Yang ni lah, 1-2 yang ni lah. Yang ni kita tolak tepi lah. Maknanya kita nak beramal, kita mengikut yang Nabi ajar. Yang Nabi ajar ni lah doa, zikir. Termasuk ulama'-ulama' ajar kan, ada zikir-zikir yang yang saya tengok ada iklan daripada Gema Yasin ni, doa amal Hizib Bahar kan, Hizib Bahar, Hizib Nawawi. Itu termasuk zikir-zikir yang diasaskan oleh para alim ulama' yang cantik kita amalkan. Yang tu tak apa. Muslimin dan muslimat. Sebab kalau kita buat macam ni, yang disebut tadi, kita tulis nama mereka, lepas tu gantung kat leher, gantung dekat tangan, letak dekat baju, letak dekat pintu rumah, sebagainya, dia dah jadi macam tangkal pula. Tangkal tu benda yang dilarang oleh Nabi SAW. Jadi pasal itu muslimin dan muslimat, kita nak selamat daripada kejahatan-kejahatan tadi,
keburukan-keburukan tadi, maka kita banyakkanlah berdoa kepada Allah. Berdoa, kan? Nabi dah ajar kita baca ayat kursi, kan? Baca ayat kursi, baca apa, khawatim suratil Baqarah tu. Itu ayat Amanah Rasul ila akhir. Kan? Bacalah ayat tu, insya-Allah. Kan? Kita baca lagi ayat apa, laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhir ayat. Penutup surah At-Taubah. Kan? Baca, kan? Kita baca lagi ayat apa? Kita baca ayat dalam surah Yasin. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Ini semuanya amalan-amalan daripada Al-Quran yang disebut, yang diajar oleh Nabi dan para alim ulama. Dan termasuk doa-doa dalam hadis-hadis Rasul cukup banyak. Muslimin dan muslimat cukup banyak. Dan hadis-hadis Rasul cukup banyak ni, doa-doa ni. Kan? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin. Banyaklah, nak kata banyak doa-doa dari Nabi ni. Kita amal yang ni, kita amal muslimin dan muslimat. Ini diajar oleh Nabi dan termasuk amalan-amalan yang diajar oleh para alim ulama. InsyaAllah yang itulah lebih baik, yang terbaik. Baik, seterusnya. Riwayat adalah mereka itu orang yang besar-besar negeri Afsus. Dalam negeri Rom. Tengok. Golongan pemuda Ashabul Kahfi ini sebenarnya orang yang besar-besar. Mana pegawai kerajaan yang besar, orang yang hebat sebenarnya mereka ni. Mana mereka ni bukan pemuda yang sebarangan, pemuda yang hebat, yang berjawatan besar. Dalam negeri Afsus. Afsus ni dalam negeri Rom. Ataupun disebut dulu Anadul. Ini peristiwa ni berlaku ni. Maknanya mereka ni manusia yang hebat, pegawai kerajaan yang besar. Maknanya di situ mereka ni golongan yang dihormati ya. Yang dihormati, golongan yang dikenali, golongan yang disanjungi. Maknanya mereka ni berpengaruh. Tu dia. Bukan pemuda kampung punya lah, bukan orang biasa, tapi orang yang hebat-hebat. Tapi nak kata muslimin dan muslimat, mereka sanggup tinggalkan kehebatan tu. Sanggup tinggalkan pangkat mereka, tinggalkan kekuasaan mereka, tinggalkan pengaruh yang ada pada mereka, semata-mata kerana nak menyelamatkan iman. Itu hebat. Muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah. Pasal nak selamatkan iman. Tu. Jadi maknanya kita ambil contoh mencontohi mereka. Mereka mengorbankan apa saja kerana nak selamatkan iman, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tu hebat Baik. Dekat negeri Rom kan. Berlaku kisah ni dekat Rom. Kita sebut dah pada yang lepas. Berlaku di Rom. Dan mereka lari daripada Rom, lari sampai ke Jordan. Tu dia. Sebab bukit gunung Ashabul Kahfi ni dekat Jordan. Gua-gua Al-Kahfi tu dekat Jordan. Kita boleh kira lah berapa kilometer tu. Daripada Rom sampai ke Jordan. Berapa kilometer agaknya. Jauh lah tu. Dan memang pada masa itu, Jordan pun di bawah pemerintahan Rom. Pada masa itu. Sebab itu banyak kita jumpa di Rom ni, orang kata bekas-bekas orang kata pembinaan kerajaan Rom. Masih ada lah. Macam saya sebut yang lepas dekat Jordan, mereka jumpa satu menara yang besar. Menara ni boleh dimuatkan seramai 60,000 orang. Dan masa dijumpai dekat Jordan ni, menara ni penuh dengan patung-patung berhala. Dan bila mereka buat kajian, mereka dapati menara ni satu zaman dengan Raja Tyrannus. Raja Tyrannus ialah raja yang jahat ni. Raja yang jahat yang nak bunuh Ashabul Kahfi. Tu. Mereka jumpa di mana? Di Jordan. Nak menunjukkan pada masa itu, memang Jordan di bawah kekuasaan Rom. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Baik. Seterusnya.
Kemudian daripada Nabi Isa alaihi salam. Mana zaman ni berlaku selepas pada zaman Nabi Isa. Mengikut kitab ni dia kata zaman ni berlaku selepas zaman Nabi Isa alaihi salam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Itu dia. Dia berlaku selepas zaman Nabi Isa. Baik. Dan kita kena ingat muslimin dan muslimat sepanjang jarak Nabi Isa alaihi salam denganlah sampai ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaraknya lebih daripada 500 tahun. Lebih daripada 500 tahun. Dan sepanjang itu muslimin dan muslimat tidak ada rasul, tidak ada. Rasul dah tak ada. Tapi awal-awal tu ramai yang beriman lah depan Nabi Isa apa semua tu, ramai yang beriman, masih ramai yang beriman. Tapi lepas-lepas daripada tu makin lost. Manusia makin lost. Pasal dah tak ada Rasul. Mengikut ulama dipanggil sebagai Az-Zamanul Fatrah. Zaman yang kosong. Zaman kosong pasal apa? Pasal pada masa itu tidak ada Nabi dan Rasul. Itu dia. Muslimin dan muslimat. Baik. 7 orang dengan gembala kambing. 8 dengan anjingnya. Tu. 7 orang. Lepas tu seekor anjing. Tatkala zalim ahli Injil dan masuk kerja maksiat kafir hingga sembah asnam dan sembelih baginya. Tu. Maknanya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada masa itu raja naik-naik ni zalim. Raja Tyrannus. Ada kata Dicyanus. Tapi kalau ikut bacaan saya yang paling tepat ialah Raja Tyrannus. Yang paling tepat ini mengikut bacaan saya. Yang saya baca ini saya tak ambil mana-mana pandangan, saya baca sendiri beberapa kitab, beberapa kajian yang dibuat, yang dikatakan yang paling tepat ialah Raja Tyrannus, bukannya Raja Dicyanus. Itu dia. Dan bila saya buka Google kita type Dicyanus, dia tak keluar. Bila kita type Tyrannus, dia keluar. Ada cerita Tyrannus itu. Muslimin dan muslimat. Baik, jadi naik Tyrannus ini yang mana dia melakukan kederhakaan kafir dan menyembah berhala. Asnam, sembah asnam mana menyembah berhala. Bekaslah sembah berhala, bahkan sembelih untuk berhala itu. Buat pengorbanan, korban untuk berhala. Dan kita ingat tadi, Tyrannus, raja yang terlalu taksub kepada berhala. Taksub benar. Jadi pasal itu diarahkan rakyatnya sembah berhala. Tinggalkan agama Allah, sembah berhala, jadi syirik. Ini zalim. Zalim. Baik. Dan ada dalam negeri itu orang yang berpegang dengan agama Isa, ibadat Allah dan tauhidnya. Itu dia. Padahal negara itu, negara Anadul, Rom ini, Afsus ini, asalnya negara yang rakyatnya berpegang pada agama Allah yang sebenar. Mengikut agama Nabi Isa, agama Allah yang sebenar. Mereka beribadat kepada Allah dan mengesakan Allah. Asalnya. Itu dia. Tapi lepas dari itulah naik raja tak betul ni. Tu nak kata. Bila naik raja macam ni, pemimpin macam ni, dia boleh merosakkan rakyat. Sebab itu dalam soal mengangkat pemimpin, bukan main-main, muslimin dan muslimat. Angkat pemimpin yang tak betul, habis rosak rakyat. Kita baca satu hadis Nabi SAW. Nabi terangkan pada kita, ada 3 golongan. Kalau wujud 3 golongan ini, rosak manusia, rosak masyarakat. Kalau 3 golongan ni ada, apa dia? Yang pertama sekali kata Nabi SAW, iaitu Nabi kata faqihun fajir, ulama yang jahat. Ulama jahat kalau ada rosak manusia. Ulama yang menyesatkan orang, dok kelirukan orang, dok celarukan orang. Ni bahaya ni. Pasal dia dok celarukan orang ni, orang-orang yang jahil. Orang jahil pun dok terikut, sungguhlah habis tu. Hati-hati ni, pasal itu kena ada ilmu, kita berilmu sentiasa.
Nampak pelik sikit je, kita tahu dah ni tak betul ni. Muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah. Itu yang pertama. Ada ulama jahat ni, rosak kita. Yang kedua, Nabi kata yang merosakkan manusia apa dia? Pemimpin yang menyesatkan. Ni. Pemimpin yang menyesatkan boleh merosakkan rakyat. Itu. Naik pemimpin macam ni, Tyrannus ni naik, padahal asal mereka rakyat beriman, naik Tyrannus, habis dia menyesatkan rakyat dia. Itu habis. Muslimin dan muslimat. Pasal itu masa Nabi bagi surat. Nabi bagi surat pada Hercules. Hercules sebagai raja pembesar Rom. Yang paling agung pada masa zaman Nabi, dia yang besarnya. Rom. Hercules. Ataupun Herakla. Dalam bahasa Arab panggil Herakla. Bahasa kita Hercules lah. Yang dok masuk TV selalu tu, cerita Hercules tu. Dia cerita dia lah tu. Dia hidup zaman Nabi tu. Tu muslimin dan muslimat. Masa Nabi bagi surat dekat dia, ajak masuk Islam. Fa inni ad'uka bi ayatil Islam aslim taslam wa aslim ayyutikallah ajraka marratain. Nabi ajak masuk Islam. Bila saja Nabi ajak masuk Islam ni, Nabi kata bila kau masuk Islam, kau ni selamat sejahtera, kau ni untung besar, Allah bagi kamu berlipat kali ganda kebaikan. Nabi sebut semualah dalam surat tu. Tapi last kali Nabi kata apa? Nabi kata, kalau kamu tak masuk Islam, maka segala dosa rakyat kamu tanggung. Tu dia. Pasal apa Nabi kata macam tu? Pasal agama rakyat, dia ikut agama pemimpin dia. Tu. Kalau pemimpin dia masuk Islam, kalaulah Hercules masuk Islam, maka insyaAllah rakyatnya masuk Islam. Tapi bila Hercules tak masuk Islam, maka kekal kufur lah. Nabi kata, dosa rakyat kamu tanggung. Jadi maknanya muslimin dan muslimat yang sebut tadi, dan soal pemimpin, kalau naik pemimpin yang sesat, dia boleh menyesatkan rakyat dia. Sebab itu kita dalam pilih pemimpin akan datang ni, pilih pemimpin yang beriman, yang bertakwa pada Allah. Ada kata, Ustaz, saya tak nak campur lah bab politik. Jangan, kena campur. Kalau kita tak campur, siapa yang akan campur? Orang yang jahat. Kalau kita yang tak angkat pemimpin yang baik, akhirnya yang naik nanti pemimpin jahat lagi, rosak. Allah dah sebut dalam Quran. Allah kata, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Kata Allah, sesungguhnya wajib bagi kamu serahkan amanah kepimpinan kepada ahlinya. Allah kata suruh angkat, serahkan amanah kepimpinan, pilih pemimpin yang ahlinya. Itu kewajipan kita, muslimin dan muslimat. Dia kata, Ustaz, politik ni kotor lah. Al-Qardawi kata, istilah kata politik tu kotor, ialah istilah dicipta oleh musuh Islam. Kenapa mereka buat macam tu? Sebab bila orang Islam kata politik kotor, orang Islam pun jauhlah daripada politik. Maka mereka tak fikirlah siapa nak jadi pemimpin. Mereka tak fikir lah. Jadi Islam akan jadi lemah. Tu. Jadi pasal itu kembali kepada Islam. Islam mengajar kita kena angkat pemimpin. Angkat pemimpin yang beriman, yang bertakwa, yang adil. Ini muslimin dan muslimat. Jadi pengajaran ni daripada kisah Ashabul Kahfi ni, disebabkan akhirnya naik raja yang tak betul, raja yang sesat, akhirnya dia keluarkan arahan supaya semua rakyat dia syirik pada Allah. Sembah berhala. Itu. Bahkan melakukan korban untuk berhala tu. Ini bahaya ni, muslimin dan muslimat. Baik. Seterusnya, nama Diyyanus. Ni disebut. Dalam kitab ni dia kata nama Diyyanus. Saya sebut tadi, banyak ulama kata, saya baca kitab-kitab tafsir, banyak kata namanya Raja Diyyanus. Tapi kalau ikut kajian yang lain, saya baca kajian-kajian yang lain, ada ulama-ulama yang mengkaji yang lain, termasuk apa yang lebih kepada pakar sejarah, mereka menyatakan nama raja itulah Raja Tyrannus. Baik. Suruh manusia sembah asnam dan sembelih baginya dan bunuh orang yang menyalahinya. Mana Raja Tyrannus ni atau Diyyanus ini,
Dia mengarahkan rakyatnya sembah berhala dan buat korban kepada berhalanya. Kalau tak ikut perintah dia, akan dibunuh. Diguna habis kuasa dia. Tak buat. Kalau tak sembah berhala, kamu akan dibunuh. Beratlah tu. Baik. Maka masyhurlah orang yang 7 itu. Pada raja disuruh panggil. Tapi Ashabul Kahfi ni dia tegas. Sebab dia kan pegawai kerajaan besar. Jadi sebagai orang kerajaan, mereka menunjukkan ketegasan. Mereka tak nak sembah berhala. Jadi marahlah Raja Tyrannus ni. Ialah pegawai dia sendiri. Tak nak ikut arahan dia kan. Marahlah. Maka dipanggil 7 orang tu menghadap. Maka kata raja, apa kerana kamu tiada mahu ikut seperti orang-orang negeri? Kenapa ni kamu tak nak ikut? Rakyat lain dah ikut, cakap aku. Korang je yang tak nak ikut. Padahal korang ni pegawai aku tau. Korang hajar. Bukan gitulah kot. Marah sungguh lah Tyrannus pada pemuda Ashabul Kahfi ni. Kenapa kamu tak nak ikut arahan aku? Kamu tak nak ikut, tak nak sembah berhala? Pilih. Dia kata, sekarang kamu pilih. Ama masuk agama kami dan ama kena bunuh. Tu. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maknanya Raja Tyrannus bagi 2 pilihan. Sama ada kamu nak ikut agama kami, sembah berhala, ataupun nak kena bunuh. Itu dia. Jadi muslimin dan muslimat, itulah arahan Tyrannus. 2 pilihan je. Masuk agama sesat ni, sembah syirik pada Allah, ataupun kamu kena bunuh. Jadi apa yang berlaku lepas pada itu, kita sambung pada episod yang akan datang. InsyaAllah, muslimin dan muslimat. Saya kena berhenti dulu setakat ni ya. Sebab nak cakap panjang tak boleh. Sebab pukul 3 nanti ada kuliah lagi saya ni. Ada kuliah lagi nak cakap lagi ni. Tadi dah kuliah subuh. Ni kuliah ni pula. Lepas ni pukul 3 ada lagi satu. Kuliah online juga. Jadi cukup sekali itulah. Nak kena jaga suara juga ni. Kita macam artis jugalah ni. Kena jaga suara. Tak nak minum air lagi. Tengah puasa ni kan. Jadi insyaAllah cukup sekali itu. Kita akan sambung bacaan kitab kita ni, huraian Ashabul Kahfi ni pada minggu depan. InsyaAllah. Jadi muslimin dan muslimat, jika ada persoalan, dipersilakan. Kepada jemaah yang mempunyai soalan atau kemusykilan, disilakan untuk bertanya terus kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, saya nak kata bertanya ni tak adalah bertanya sangat, cuma ada beberapa cerita tentang pemuda Ashabul Kahfi ni yang ada mengatakan 6 pemuda dan 7 tu termasuk anjing. Ada yang kata 7 pemuda dan 8 tu termasuk anjing. Jadi tak tahu yang mana satu ni. Tapi saya rasa tak perlu kita fikirkan sangat benda tu, cuma ada percanggahan lah sikit di situ. Macam mana pendapat Ustaz? Baik, memang dalam segi bilangan mereka berlaku khilaf para alim ulama. Tapi kita ambil pandangan yang paling kuat, menyatakan Ashabul Kahfi 7 orang pemuda, yang ke-8 ialah anjing itu yang bernama Qitmir. Memang tak nafi memang ada khilaf ulama. Bahkan bukan sekadar ada kata 8 orang, bukan sekadar kata begini. Bahkan dia kata 5 orang, dia kata 4 orang, 3 orang pun ada. Tapi pandangan yang paling kuat menyatakan 7 orang dan yang ke-8 ialah anjing tersebut. Yang kita pegang pada pandangan itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama.
Kalau kita pergi apa? Kita pergi Gua Ashabul Kahfi tu kat Jordan. Mana gua tu ada 7 makam. Ada 7 makam apa sebab nanti kita akan sampai satu kisah ni yang mana bila saja mereka dah bangun dari tidur tu, raja zaman tu, raja yang beriman. Jadi bila raja tu pergi jumpa mereka dekat gua tu, raja tu offer lah hidup dengan mereka dekat negeri tu, dilayan baik lah. Itu offer raja. Tapi dia orang bincang, dia orang tak nak, dia orang masuk gua balik. Bila mereka masuk gua balik, mereka dimatikan oleh Allah. Mati sungguh lah. Dan sebab itu sampai sekarang masih ada 7 makam dalam gua Ashabul Kahfi itu di Jordan. Mungkin ada yang siapa ada kelapangan, ada rezeki lebih tu boleh pergi sana tengok. Di Jordan dekat Amman Jordan, tak silap saya. Ada Bukit Al-Kahfi, di situ ada gua Ashabul Kahfi. Di atas dia ada Masjid Al-Kahfi. Saya dah sampai sekali, alhamdulillah. Dah masuk dalam gua tu, memang ada 7 makam. Jadi siapa nak pergi, dia pergilah. Tapi syaratnya kena bawa sekali saya lah, belanja saya sekali, insya-Allah. Baik, wallahu a'lam. Baik, ada soalan? Ustaz, minta maaf saya nak tanya sebab saya suka kaitkan macam pengajaran anak iktibar daripada Al-Quran dengan anak-anak kan. Jadi macam mana dalam kisah Ashabul Kahfi ni, sebab dia lebih kepada keimanan, semangat, azam dan jitu orang Islam lah patutnya macam sekarang ni, terutama sekali. Tapi anak-anak kan dipengaruhi oleh unsur-unsur teknologi lah, media sosial, semua di ujung jari kan. Jadi kita nak menarikkan tu macam mana ya Ustaz? Minta maaf Ustaz, terima kasih. Baik, sama. Jadi muslimin dan muslimat, dan soal kita nak dekatan pada anak-anak. Bila kita baca kisah Ashabul Kahfi dan ayat-ayat yang lain, memang perkara yang utama pendekatannya ialah menekankan soal keimanan. Mengenal Allah dan keimanan, dan termasuk mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, kasih per Rasul. Dan kita kenalkan mereka dengan Quran. Sebab itu muslimin dan muslimat, Quran ni dia kitab yang relevan sepanjang zaman. Jadi sekarang ni anak muda kita makin jauh daripada Quran. Mereka nampak Quran ni sekadar kena baca iqra'-nya sampai boleh baca Quran. Jadi mereka nampak yang tu je. Tapi sebenarnya Quran tu lebih pada tu. Kalau kita ajak mereka explore Al-Quran, insya-Allah mereka akan jadi kagum dan mereka akan rasa excited dengan kehebatan Al-Quran. Sebab Quran ni mukjizat kalam Allah yang hebat. Jadi pasal itu kita kena cuba gunakan pelbagai kaedah yang mesra orang muda, menekankan soal akidah dan mengajak mereka mengenal Al-Quran. Itu dia. Saya ini cerita sebelum PKP lah. Saya alhamdulillah dengan izin Allah lah beberapa kali juga pergi luar negara untuk menyampaikan sedikit syarahan lah. Jadi pernah juga saya dijemput berceramah di Kemboja. Di Kemboja ni satu kawasan Islam dekat hujung Kemboja lah. Saya pun tak ingat nama dia, pening sikit nama dia. Kalau daripada Phnom Penh tu, daripada situ sampai ke sana lebih kurang 6-7 jam jugalah perjalanan tu. Kena naik bot. Naik bot. Jadi kat situ ada perkampungan Islam dan di situ ada sekolah. Dan sekolah ni pula, yang membina sekolah ni lah penasihat agama Islam Raja Kemboja. Namanya Dr. Zin. Dr. Zin ni penasihat agama Islam bagi Raja Kemboja. Jadi dia jemput saya. Jadi bila kita pergi sana, dia minta saya huraikan macam mana anak-anak muda ni, anak-anak murid sekolah dia ni untuk seronok dengan Quran. Jadi saya dalam syarahan tu saya ambil apa ayat-ayat yang biasa dibaca, itu ayat lazim. Ayat lazim juzuk 30 tu. Juzuk 30 kan? Jadi kita
cerita pada mereka yang kata 3 kul ni apa benda sebenarnya, apa ada dalam ayat-ayat Quran itu, kita cerita. Jadi budak-budak jadi seronok. Orang-orang muda jadi seronok dengar, tak sangka Quran ni macam ni. Bahkan lepas pada itu saya diminta pula untuk bagi syarahan pada guru-guru dia pula. Macam mana nak cungkil ayat-ayat ni. Nak bagi orang muda, orang kita seronok dan excited dengan Quran. Jadi cuba fikirlah, muslimin dan muslimat kita masing-masing ada kebijaksanaan, ada kemahiran, cuba kita fikir. Macam mana kaedah kita yang boleh mesra orang muda untuk ajak mereka kenal Allah, beriman, akidah yang betul, dan ajak mereka supaya mereka mendalami Al-Quran itu. Muslimin dan muslimat, ajak. Itu dia. Sebab itu, bagi saya lah, kita nak bagi tarik perhatian mereka dan Quran ni, kita fokuskan lebih ayat-ayat tentang sejarah ni. Tu. Sejarah. Bagi satu contoh lagi. Satu contoh lagi. Saya juga pernah diminta untuk buat pengisian untuk pelajar-pelajar tahfiz dekat negara kita lah. Tahfiz, beberapa tahfiz yang bergabung. Jadi minta saya bagi syarahan. Jadi syarahan tu saya cerita pasal, sebab mereka semua hafal Quran, saya cerita pada mereka pasal sejarah dalam Quran. Cerita-cerita Quran ni. Bila saya habis cerita semua ni, buka soalan. Ramai tanya soalan. Mereka berminat. Lepas habis program, moderator cakap, dalam moderator buat penutup, dia kata apa? Dia kata inilah pertama kali, lepas syarahan, budak-budak tanya soalan. Itu dia. Sebab sebelum ni tak ada yang tanya soalan. Ini pertama kali. Lepas habis syarahan, lepas habis kita kuliah, buka soalan, ramai yang tanya. Mereka jadi menarik. Pasal kita bawa cerita Quran itu. Cerita. Nak kata cerita Quran di luar biasa. Sebab itu muslimin dan muslimat, kita cubalah. Mungkin ada kemahiran kita boleh cungkil kan. Cara penyampaian kita pada anak muda macam mana. Di situ insyaAllah dapat menarik mereka kepada Al-Quran Al-Karim. InsyaAllah. Itu yang pandangan saya lah. Wallahu'alam. Ada lagi soalan? Kemboja tu, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustaz, syarahan di Kemboja tu, cakap bahasa apa Ustaz? Bahasa Melayu. Sebab mereka ada belajar bahasa Melayu. Dia belajar bahasa Melayu dan masa saya syarah tu bahasa Melayu. Dan kalau macam ada word-word yang dia tak berapa nak faham, cikgu dia akan translate. Begitulah. Jadi memang bahasa utama yang saya sampaikan pada masa itulah bahasa Melayu. Tu. Allah. Terima kasih Ustaz. Seronok budak-budak tu ya. Allah. Tapi ceramah budak-budak ni penat sikit lah. Dulu kita cergas sikit. Budak-budak ni kita kena banyak tunjuk tenaga lebih lah. Tapi sekarang dia tua-tua ni mungkin tak larat lah. InsyaAllah. Dari soalan? Rasa macam tak ada kot Ustaz. Tak Ada lagi yang bertanya? Kalau ada kita tutup majlis Ustaz. Boleh. InsyaAllah. Okay. Alhamdulillah, syukran jazakallah khairan katsiran, barakallahu fiik Al-Fadil Ustaz atas kuliah yang disampaikan sebentar tadi. Doakan semoga Allah sentiasa mempermudahkan segala urusan Ustaz sekeluarga. Syukran jazilan tim pengurusan Gemah Yasin Nur Iman dalam menganjurkan majlis ilmu yang sangat bermanfaat ini. Syukran jazilan pada hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah.